Saya Lila Ana Intai, guru tingkatan 6 dari SMK Tun Abdul Razak. Saya akan membentangkan tajuk kajian tindakan saya yang berbunyi Kad Kooperatif Pencetus Pembelajaran Bermakna Murid Tingkatan 6 Taraf Sastra dalam konteks pembangunan. Pembelajaran bermakna adalah merupakan antara ciri-ciri pembelajaran abad ke-21 yang berteraskan elemen kolaboratif, kreativiti, komunikasi, pemikiran kritis, dan nilai. Kapasiti pembelajaran bermakna baru KPPB adalah perubahan dalam pedagogi. Menurut Saleh 2005, ketidakupayaan murid dalam menguasai satu topik secara berterusan adalah disebabkan oleh penglibatan murid yang tidak aktif. Kebanyakan guru hanya meminta murid untuk menghafal isi kandungan yang terdapat dalam sukatan pelajaran tanpa memberi penekanan kepada keperluan nilai dalam kehidupan pelajar menurut Sito 2008. Kaedah tradisional ini telah mendorong murid berasa bosan dan hilang minat untuk belajar. Isu inilah yang sering berlaku di dalam PDPC saya, iaitu murid menghadapi masalah untuk memahami teks sastra dan persekitaran pembelajaran sastra yang membosankan. Berdasarkan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, isu yang sering saya hadapi ialah murid yang kelihatan mengantuk dan pasif di dalam kelas. Di samping guru yang suka mendominasikan bilik darjah tanpa memudahcarakan penyampaian guru. Saya juga mendapati murid berada pada tahap yang sangat lemah ketika mengemukakan aspek pembangunan insan dan menghubungkaitkan nilai-nilai insaniah yang ada dalam karya sastra dengan kehidupan seharian mereka. Oleh itu, menjadi isu keprihatinan saya ialah penguasaan murid-murid bagi topik pembangunan insan dalam teks yang dikaji. Objektif umum dari aspek PDPC-nya ialah transformasi kaedah pembelajaran tradisional kepada kaedah pembelajaran bermakna. Dari aspek muridnya pula untuk meningkatkan kemahiran dan motivasi murid bagi topik sastra dan pembangunan. Untuk objektif khususnya, yang pertama, murid dapat mengenal pasti aspek pembangunan insan yang terdapat dalam karya yang dikaji. Dan yang kedua, murid dapat menilai ciri-ciri insaniah berdasarkan karya yang dikaji dan menghubungkaitkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Metodologi. Reka bentuk kajian ini ialah kajian tindakan berdasarkan model kajian tindakan Kemis McTaggart yang terdiri pada 4 fasa. Fasa yang pertama, tinjauan awal. Yang kedua, merancang tindakan berdasarkan tinjauan awal. Dan yang ketiga, melaksanakan tindakan dan pemerhatian. Serta pada fasa yang keempat adalah membuat refleksi. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah yang pertama pemerhatian, yang kedua analisis dokumen dan yang ketiga ialah temu bual. Hasil daripada kutipan data akan dianalisis secara naratif dan kaedah kutipan ialah menggunakan kaedah kualitatif sahaja. Peserta kajian terdiri pada 10 orang murid yang merupakan kumpulan peserta bertujuan kerana peserta 10 orang ini telah dikenal pasti terlebih dahulu melalui tinjauan awal dan mempunyai ciri-ciri yang diperlukan oleh guru bagi menyelesaikan masalah menurut Rosina Edenin 2015. Pelaksanaan intervensi kad kooperatif dalam PDPC. Pada langkah yang pertama, murid akan dibahagikan dalam kumpulan iaitu terdiri daripada 6 kumpulan. Setiap kumpulan terdiri daripada 4 hingga 5 orang murid sahaja.
Pada langkah yang kedua, murid akan diberikan kad kooperatif. Kad kooperatif tersebut mengandungi arahan yang berbeza, bahan rangsangan yang berbeza. Setiap kumpulan akan melantik seorang murid ataupun dikenali sebagai guru muda dalam kumpulan tersebut. Guru muda akan membahagikan tugasan yang terdapat pada kad kooperatif kepada setiap ahlinya, iaitu tugasan secara hand-on yang berbeza mengikut aras penguasaan murid. Pada langkah yang ketiga, dua orang murid akan bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan untuk mencatat dan mengenal pasti jawapan daripada kumpulan yang lain. Pelajar yang bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan akan menyuarakan soalan dan akan berlaku sumbang saran di antara mereka dengan ahli kumpulan yang lain. Masa ditetapkan oleh guru. Pada langkah yang keempat, selesai saja sesi gallery walk, pelajar yang bergerak dari kumpulan ke kumpulan akan kembali semula ke tempat duduk asal mereka dan mereka akan membuat rumusan hasil daripada penemuan mereka dari satu kumpulan ke satu kumpulan tersebut. Hasil perbincangan mereka akan ditulis secara infografik ataupun penulisan esei penuh. Untuk hasil pemerhatian guru mendapati murid satu menunjukkan minat dalam pembentangan kumpulan ketika sesi gallery walk. Murid dua berani menyatakan jawapan ketika ahli kumpulan lain bertanyakan soalan mengenai jawapan yang mereka pilih. Murid tiga dapat membentangkan jawapan mereka tanpa membaca. Rumusan pemerhatian ini ialah kompetensi komunikasi dapat dikenal pasti daripada platform aktiviti kumpulan. Kompetensi sasiah juga dapat dikenal pasti daripada sikap toleransi yang ditunjukkan oleh murid. Ini bermakna mereka telah menerapkan nilai yang mereka kaji, yang mereka pelajari dalam karya sastra kepada kehidupan seharian mereka sebagai seorang pelajar. Hasil daripada temu bual, murid satu menyatakan bahawa dia dapat menumpukan perhatian sepanjang sesi gallery walk tersebut dan murid dua menyatakan bahawa dia berasa semangat kerana guru sentiasa memberi perhatian dan mendorong mereka. Murid tiga pula menyatakan bahawa dia dapat mengaitkan aspek pembangunan dengan kehidupan seharian mereka. Rumusan daripada temu bual tersebut menunjukkan kompetensi kooperatif. Kompetensi kolaboratif dapat dikenal pasti daripada proses terbeza dalam tiga aras penguasaan murid untuk membimbing satu sama lain dalam tugasan kumpulan. Kompetensi pemikiran kritis dapat dikenal pasti daripada penghasilan pelbagai soalan-soalan dalam bentuk penyelesaian masalah. Daripada analisis dokumen, didapati kompetensi kewarganegaraan daripada jawapan murid yang dapat mengenal pasti aspek pembangunan insan dalam karya. Dan mereka dapat menterjemahkan nilai-nilai tersebut melalui tingkah laku mereka yang bekerjasama, yang hormat menghormati antara satu sama lain dan memberikan jawapan secara berhemah ketika perbincangan. Kompetensi kreativiti juga dapat dikenal pasti daripada penghasilan pelbagai elemen multimedia pada hasil pembelajaran mereka seperti grafik, infografik yang sangat bertepatan dengan karya sastra yang dikaji. Refleksi murid. Rata-rata murid menyatakan bahawa
Pengajaran dan pembelajaran selama 1 jam 30 minit adalah menarik. 3 orang responden berasa teruja untuk memulakan pengajaran pada hari tersebut. Dan 5 orang responden menyatakan mereka faham isi pelajaran melalui aktiviti gallery walk, perbincangan, kumpulan dan sumbang saran. Kad kooperatif ini juga telah memberi pengalaman pembelajaran bermakna kepada 10 orang murid dalam penguasaan kompetensi pembelajaran bermakna. Dan 10 orang murid ini juga telah menunjukkan penguasaan mereka dalam penulisan. Ini bermakna kajian ini objektifnya telah pun tercapai. Refleksi guru. Guru dapat menyediakan diri dengan ilmu dan kemahiran tinggi mengikut konteks pengajaran yang dijalankan serta menyedarkan guru bahawa pembelajaran terbeza dengan ABM dalam pendidikan mempunyai pembelajaran bermakna dan inovasi yang sangat menarik dalam usaha memertabatkan strategi pendidikan untuk generasi masa